Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bika bil hikmah waftah 'alaina min ladunka ilmah kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi wa rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina Rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'd. Alhamdulillah sehat. Bau siapa ni Ustaz Mubi? Bau siapa daripada Shah Alam? Jam jalan. Siapa-siapa tu buat live lalu. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Bahasan istighna dan iftiqar. Jadi istighna dan iftiqar. Iftiqar tu kita kena mulahazah lah hati. Bila sebut kata iftiqar, hukum ketuhanan ni maksudnya iftiqarun ilaihi. Kena tambah gitulah. Berhajat kepadanya tu, kepada Allah tu, kepada Tuhan tu. Itu hukum ketuhanannya. Adapun iftiqar itu adalah sifat hamba, berhajat tu, tak boleh lepas tu, fakir tu. Jadi istighna iftiqar inilah hukum ketuhanan yang diambil faham daripada beberapa ayat-ayat Quran lah. Bukan daripada falsafah Yunan, ingat tu. Daripada ayat-ayat Quran. Yang daripada istighna iftiqar inilah keluar sifat-sifat yang kita belajar sebelum ni tu. Dah sifat 20 tu, sifat zat dia panggil, sifat zat. Hukum ketuhanan ni hak diambil faham daripada ayat Quran antara lain, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wallahu huwal ghaniyyu wa antumul fuqara'. Itu dah. Ambil bahas itu tu, keluarlah istighna, hukum ketuhanan ni dua. Satu zat yang nak mengaku dia Tuhan tu kena ada dua hukum. Mana? Dia tak berajak apa-apa, itu istighna hu angkul lima siwahu. Terkayanya dia daripada tiap-tiap barang selain daripada dia. Kemudian iftiqaru kulli ma siwahu ilaihi, dan berhajat tiap-tiap barang selain daripada dia tu kepadanya. Itu dia panggil hukum ketuhanan. Jadi satu zat yang nak mengaku Tuhan, ni hukum ketuhanan ni kena ada. Kalau tidak dikatakan Tuhan palsu. Itu dah. Adalah istighna itu ibarat daripada terkaya Tuhan. Terkaya ni maknanya kaya mutlak. Itu makna kata tu. Kaya sini kaya mutlak, ghina mutlaqan. Dan lepasnya, lepas ni maknanya makna bagi pada terkaya tu apa? Lepas, tak berajak. Lepasnya Tuhan tu daripada yang lain. Pada serba-serbi. Apa saja tu makna serba-serbi. Ikut apa saja. Dia tak berajak apa-apa pada benda lain. Lepas serba-serbi daripada benda lain. Dia tak berajak pada makan minum, tak berajak pada tempat, tak berajak pada amal perbuatan ibadat hamba. Tak berajak. Dan iftiqar itu pula ibarat daripada berkehendak ke semua barang yang lain daripada Tuhan dan tak lepas kepadanya, kepada Tuhan pada tiap-tiap kelakuan. Jadi iftiqar tu, mana iftiqarun ilaih tu ibaratnya daripada berhajat. Berkehendak ni mana berhajat. Tak boleh lepas itu maksud. Berkehendak ke semua barang yang lain daripada Tuhan. Tak kira apa sahaja. Arash, qalam, luh, mahfuz, bukit, bukau, gunung, ganai, gajah, rimah, ayat, itib, gapo semua, langit, bumi, bukit, bulan, bintang, matahari, cakrawala, manusia, jin, apa sahaja. Hatta sebutir kumen sekalipun. Sebutir zarah. Masih Allah, barang selain daripada Allah, semua tak boleh lepas. Dan tak lepas kepadanya kepada Allah pada tiap-tiap kelakuan.
kelak kuat, nak ada kepada tak ada, dan nak daripada tak ada kepada ada, daripada ada kepada tak ada, gerak dia, melopak menonggeng kau, sedawa sekok sebok, mengatuk, nak tidur, nak ketuk, nak kelip mata, nak bergerak, ikut apa saja. Maka tidak diterimakan istighnanya Allah Ta'ala itu, melainkan ianya, ya Allah tu bersifat dengan wujud kida baqa' mukhalafatu ta'ala lil hawadis qiyamuhu binafsihi sama' basar dan kalam. Tu. Ni kata tubik sifat 20 kita mengaji tadi tu. Tu panggil hukum ketuhanan, istighna iftiqar. Lepas tu keluar daripada hukum ketuhanan itu hukum sifat ketuhanan. Reti kata Tuhan tu terkaya daripada tiap-tiap badan lain, tak berajak kepada benda lain, mesti dia kena ada. Mesti dia wajib ada. Kalau dia mungkin je ada dia berajak pada benda lain. Tengok. Mesti dia kidal. Mesti ada dia tidak didahului oleh tak ada dan tak berubah. Kalau tidak dia berajak pada yang mengada dan berajak pada yang merubah, membaharukan dia. Mesti dia bakok, mesti dia kekal. Kalau tidak dia berajak kepada yang membinasakan dia. Mesti dia tak serupa akan yang baharu. Kalau tidak, yang baharu semua berajak pada yang mengada. Maka dia tak berajak pada yang mengada. Mesti mukhalafah. Tu. Mesti qiyamuhu ta'ala binafsihi. Mesti. Mesti dia tak berajak pada zat yang menjadikan dia. Dan dia tak berajak kepada menopai di zat. Mesti ada di dia sifat sama, basar dan kalam. Itu berapa? Wujud, kidai, baqa' mukhalafatu ta'ala hawadih, qiyamuhu binafsihi. Sama, basar dan kalam. Itu berapa tu? 8 deh. Wujud, kidai, baqa', mukhalafah, qiyamuhu binafsihi. 5 dah. Sama, basar dan kalam. 8. 8 deh. 8. So lagi tu haruh, saya tak silap. Tu reti kata haruh. Haruh dia buat makhluk ni. Dia sebab 9 di istighna. Nanti tengok tu. Dan di atas qaul yang menyabitkan ahwal, mana qaul yang membilangkan sifat maknawiyah tu, dibilangkan pula 3 sifat maknawiyah. Mana? Kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Kerana apa? Kerana apakah bila sebut kata Tuhan terkaya daripada tiap-tiap benda lain, mana tak berajak apa-apa pada benda lain, mesti terheret reti dalam perut kita, dalam hati kita tu mesti dia wujud kita baqa' mukhalafatu ta'ala lil hawadih qiyamuhu binafsihi sama' basar dan kalam, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Kerana jika tak bersifat ya Allah dengan segala sifat ini, kalau dia tak bersifat wujud kita baqa' mukhalafah qiyamuhu binafsihi sama' basar kalam, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman ni, maka ada kalanya tak lepas ya Allah, tak lepas jadi berajak. Dan berkehendak ya Allah kepada yang menjadikan dia. Tengok. Tu. Jika ternafi salah satu daripada wujud hingga ke mukhalafah lah. Tu. Dari kalau ternafi wujud kida baqa' mukhalafah, maka dia berajak kepada yang menjadi. Tak lepas tu. Nampak? Atau satu makna daripada 2 makna bagi qiyamuhu ta'ala binafsihi. Jadi qiyamuhu ta'ala binafsihi, ada Allah cara-cara diri, cara-cara zat. Atau ada 2 makna. Mana la yahtaju ilal fa'ili wa la yahtaju ilal mahalli. Dia tak berajak kepada yang menjadi dan tak berajak kepada tempat. Dia tak berajak pada zat. Kerana dia tu zat bukan sifat. Kalau berajak pada zat tu dia sifat. Maka masuk orang panggil satu makna daripada 2 makna qiyamuhu ta'ala binafsihi. Mana? La yahtaju ilal fa'ili. Tengok. Atau berkehendak, berhajat pula Tuhan dan tak lepas Tuhan kepada zat yang ada ia Tuhan padanya. Tu tak lepas. Jadi masuk pula orang panggil tu makna yang kedua tu. Jika ternafi qiyamuhu ta'ala binafsihi dengan makna yang kedua. Mana? Dengan makna adanya Allah bukan dengan sebab ada benda yang lain. Mana? Tak berajak kepada zat nak tupai. Tu dah. Tak berajak kepada zat untuk ia tupai. Kalau dia berajak kepada zat yang menopai, bermakna dia tu bukan zat, dia sifat. Maka masuk pula makna qiyamuhu ta'ala binafsihi, makna yang kedua. Tu. Jadi kalau ternafi makna qiyamuhu ta'ala binafsihi pada makna yang kedua. Mana? Iaitu la yahtaju ila mahalli aizati. Tak berajak pada tempat dengan makna zat. Maka ada Tuhan tu dengan sebab ada pada benda lain, iaitu
Tuhan tu bukan zat, Tuhan tu sifat yang ada di zat. Maka tak lepas Tuhan panggil. Kata Tuhan lepas, maka masuk makna qiyamuhu ta'ala binafsihi pada makna yang kedua juga. Lebih itu. Atau berkehendak kepada mereka yang juru menolakkan kekurangan daripada zat Tuhan. Jadi kalau Tuhan tu tak bersifat dengan sifat samak basa kalam, maka dia tu berajak kepada yang menolakkan kekurangan yang ada di zat dia. Mana? Pekak, buta, tuli dan bisu. Sebab dia kata, jika ternafi salah satu daripada samak, basar, kalam. Kalau tak ada pendengaran, penglihatan, penutur, perkata di zat Allah Ta'ala, bermakna Tuhan tu buta, pekak, bisu. Faham? Tengok. Kalau Tuhan pekak, buta, bisu, bermakna Tuhan berhajat kepada yang lain untuk menolakkan kekurangan. Mana? Pekak, buta, bisu yang ada di zat dia. Berhajat pada benda lain itu ternafi makna ketuhanan. Tengok. Maka apabila wajib baginya Allah Ta'ala segala sifat yang tersebut itu, kita kata, tak terima dengan apa tak kita zat nak mengaku Tuhan tu bersifat dengan lawan yang kita isbat dah tadi tu. Maka tentu ketiadaan bersifatnya Allah Ta'ala dengan segala lawannya. Tu. Jadi tentu tidak Allah tu mungkinul wujud atau tak ada terus. Tentu tidak Tuhan itu baru. Tentu tidak Tuhan itu binasa. Tentu tidak Tuhan itu serupa akan yang baru. Tentu tidak Tuhan itu ada cara-cara sifat apatah lagi jirim atau arak. Tentu tidak di zat Tuhan ada sifat pekak, buta, bisu. Tengok. Tentu tidak. Itu dah. Dan direti pula daripada istirnaknya Allah Ta'ala ni juga akan ketiadaan wajib buat apa-apa mungkin atau meninggalkannya yang mungkin. Tak wajib. Wajaizun fi haqqihil ijadu wa tarku wal isqa wal is'adu. Harus bagi hak kudrat Allah Ta'ala nak mengadakan makhluk, nak meniadakan makhluk, nak mencelakakan makhluk, nak membahagiakan makhluk, bukan dia wajib dak. Tu sebab nak tolak Mu'tazilah. Mu'tazilah kata Tuhan wajib buat baik dan terlebih baik pada hamba. Wajib solah dan aslah. Saya pernah tengok ada di Facebook tu. Ada ustaz tu dia mengajar. Ustaz ni duduk Selangor. Ustaz Mobi kenal saya. Nama Aulia apa tak ingat dah. Dia kata Allah Ta'ala wajib buat baik pada hamba. Astaghfirullahalazim. Tak wajib ayat dia. Jadi Mu'tazilah. Boleh tauliah Selangor molek-molek. Hak bodoh lagu tu. Pelik sungguhlah dunia ni. Hak bodoh lagu tu tak tahu siapa dia. Hak juru tauliah dia tu. Setara tu bodoh boleh tauliah. Wajib apa? Tak ada wajib. Harus. Kalau pergi wajib Tuhan buat solah dan aslah, orang ni Mu'tazilah. Wa man yakul fi'lus solahi wajaba alal ilahi qad asa'al adaba. Siapa yang iktikad Tuhan wajib buat baik pada hamba dan terlebih baik pada hamba, maka orang ni jahat akhlak pada Allah Ta'ala. Bukan wajib, harus ya. Harus. Tak ada tekanan atas Tuhan. Itu bukan mesti atas Tuhan tak. Sebab tu lepas dia, lepas. Kalau wajib tak lepas. Kalau wajib tak lepas. Kerana jika wajib Allah Ta'ala buat makhluk ni, atau meninggalkan membuat makhluk ni, atau membahagiakan makhluk ni, mencelakakan makhluk ni, maka tentu tak istirnaknya Allah daripada yang demikian itu. Tak lepas. Tak istirnak mana tak terkaya. Tak lepas. Tak terkaya, tak istirnak mana tak terkaya. Apa mana tak terkaya? Yang ni tak lepas. Kena buat. Berajak kena buat. Tak boleh. Teruk tu gitu. Itu dah. Adapun iftiqar, tiap-tiap yang lain kepadanya kepada Allah itu. Sebab tu kata iftiqar, yakni berhajat, tak boleh lepas tiap-tiap yang lain kepadanya. Makna hukum ketuhanan yang kedua. Bila kita kata satu zat yang mengaku Tuhan tu mesti dia tak berhajat gapo-gapo selain daripada dia. Satu, habis dah istighnaq. Lepas tu selain daripada dia, iftiqar ilaihi, iftiqarun ilaihi. Tak boleh lepas tiap-tiap yang lain tu kepadanya, kepada Allah Ta'ala itu. Adapun yang kedua ni pula, maka tentu dia itu, yakni Allah Ta'ala tu, bersifat dengan wahdaniyah, bersangat-sangatan tunggal. Haya, ada di zat dia sifat perhidup. Qudra, ada di zat dia sifat berkuasa. Irada, ada sifat penentu. Ilmu, dan ada sifat pengetahuan. Dan empat maknawiyah. Mana? Kaunuhu hayyan, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman. Mesti ada. Atas kau yang menyabitkan ahwal lah. Kalau tak sebilah kaunuhu tu tak apa dah. Atas ulama yang membilangkan kaunuhu tu, masuk juga sifat maknawiyah. Kena dia berlazim-lazim. Kerana apa?
Kenapakah kalau kita kenapakah hukum ketuhanan yang kedua ni berhajat oleh tiap-tiap yang lain kepada dia? Tak boleh lepas oleh tiap-tiap yang lain dengan Tuhan tu, tak boleh lepas. Mestinya dia tu kena tunggal, kena satu. Tu kalau dia tu berbilang, ramai hak lepas. Nah, dia kena satu. Sebab tu tak boleh lepas dengan dia. Di zat dia kena ada sifat hidup. Kalau yang mati nak berajak apa dengan dia? Dia ada kudrat, iradat, ilmu. Nah, kalau tak ada kudrat, iradat, ilmu, orang nak berajak berapa ke dia? Tengok. Kenapa? Kerana jika ternapi salah satu daripada daripada sifat ini, wadaniyat, hayat, kudrat, iradat, ilmu ni, kaunuhu hayyan, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman ni, kalau ternafi, tak ada, maka tentu boleh lepas barang yang lain daripadanya, daripada Allah Ta'ala. Kalau Tuhan tu tidak sah, ada 3, 4, 5, Tuhan A tak sewi, kita minta Tuhan B, Tuhan B tak sewi, kita tengok ni dah Tuhan sah, tak boleh lepas dengan dia. Tu kalau Tuhan 2, 3, 4 ekor tak boleh lepas lah. Dia tak sewi, kita minta Tuhan lain. Ni dah nak minta Tuhan lain mana ada Tuhan lain dah. Tu Tuhan kata dalam hadis tu, faman lam yasbir bi balai wa man lam wa man lam yarda bi qada'i wa man lam yasbir bi balai falyatlub rabban siwa'i falyakhruj anis sama tahta wal ardi. Itu bukan Tuhan kata ada Tuhan lain pada dia. Itu nak ayatnya kalau mu tak reda dengan apa yang aku putuskan, kalau mu tak sabar dengan apa yang aku ujikan, maka pergi cari Tuhan lain. Boleh nak cari Tuhan lain? Tak boleh, tak ada. Allah sah ya Tuhan. Tak boleh lepas. Mana mu kena reda, mu kena sabar. Gitu maksud dia gitu. Bukan Tuhan lain itu ada, tak ada. Kalau ada Tuhan lain bermakna bolehlah kita tak berajak ke Tuhan Allah ni pun kita berajak Tuhan lain pula. Tak. Kena ada wahdaniyah, bersangatan tunggal. Tengok. Tu tengok. Kemudian kalau dia mati. Dia mati kan? Nak berajak wagap orang mati. Perdana Menteri hak mati dah. Ada lagi minta tanda tangan nak minta projek. Tak ada dah. Teku 2 mem ke apa tu? Mudah kita nak reti kan. Nah, kali yang mati, tentu dah tak ada kudrat, iradat, ilmu. Profesor hak mati, Profesor Madia kita tanya 2 tambah 2 boleh jawab tak? Alih mati. Pada berajak ke dia? Tak lah. Tengok. Kalau Tuhan lagu tu tak berajaklah makhluk ni ke dia. Maka tentu sungguh dia mesti dia mesti hidup, dia ada pekuasa penentu dan pengetahuan. Karena kalau ternafi salah satu, maka tentulah boleh lepas barang yang lain, makhluk kita semua ni daripada Allah Ta'ala. Bila boleh lepas daripada Tuhan, maka tentulah dia Allah Ta'ala tu bukan Tuhan dah tu. Tu ternafi hukum ketuhanan. Ternafilah diri dia tu Tuhan. Walau nama Tuhan, orang tak panggil Tuhan macam Tuhan palsu ni. Orang mau panggil Tuhan di Batu Kih mana tu. Orang panggil Tuhan. Bukan Tuhan. Tuhan juga Tuhan palsu. Sebab tu kalau berasa tu ayah dia lah kitab dia jarang sebut Allah, dia sebut Tuhan. Tuhan. Terima kasih ke Tuhan, syukur ke Tuhan, dengarlah perintah Tuhan, taatlah perintah Tuhan. Apa tu? Supaya kita reti kata orang mukmin ni bila sebut Allah kena ke Tuhan, bila sebut Tuhan kena ke Allah. Jangan duk berasa lebih haling pada ulama dah. Sebab ada tu. Dulu ada orang tua mari jumpa saya. Dia kata, ustaz ni semua dia sebut Tuhan. Sebut Allah lah. Jangan sebut Tuhan. Sebab apa tu? Tuhan ke banyak. Sudah. Kapir lah pak cik kalau Tuhan ni banyak. Tu Batu Kih tu orang panggil Tuhan. Berala-berala ke apa? La ilaha illallah. Pak cik nak jadi macam orang Hindu Batu Kih ke? Pak cik ni nama Ananda Karupan Alagapah ke? Tengok. Jangan kita ni nak lawan tok guru, jangan. Kalau kita bodoh jangan kecek. Sebab itulah kalau kita bodoh dalam agama janganlah kita kecek. Kalau kita kecek juga masuk masuk kalau kita bodoh juga, kita pergi kecek juga, orang nampaklah bodoh kita. Orang mukmin ni bila sebut kata Tuhan, Allah adalah. Bila sebut kata Allah, Tuhan, tak ada hal lain lah tu. Gitu dah. Habis itu. Kiamat semua balik habis itu. Tu sebab tu kata maka jika ternafi salah satu daripada sifat ini, maka tentulah boleh lepas barang yang lain daripadanya daripada Allah Ta'ala. Makhluk ni tak berajak ke Tuhan kalau tak ada sifat-sifat tu.
Bila makhluk ni ada tak berajak kepada Allah, maka tentulah dia Allah tu bukan Tuhan. Tengok. Kalau panggil juga Tuhan palsu. Tengok macam berala. Orang duk panggil Tuhan. Cuba tengok ada tak dua hukum ni. Dia tak berajak gapo-gapo. Ada dia tukar dah duk buat dia. Pas munggu lain tak boleh lepas dengan dia. Nak berak gapo tak ada nak minta izin dengan dia. No? Tu dia sendiri tu tak boleh lepas dengan orang. Nak pikul ke mana-mana, nak gerak ke mana-mana orang hak tu lu pikul. Maka bukan Tuhan. Lepas tu anak anda karupan panggil Tuhan. Dia tak kenal Tuhan, tak sudut tiru dia lah. Boleh juga nak panggil Tuhan palsu. Gitu. Tuhan palsu bukan Tuhan. Duit palsu tu bukan duit. Ingat baik. Jadi tak sudut lebih nak tunjuk aling lebih patut guru lah. Orang ramai ni tak malu komen-komen di Facebook. Nah. Malu kau tak sudut komen lah kalau kita jahil kan. Tak kena barang. Kelata orang tak kena barang. Tak kena barang tu. Berani je komen hukum akal di Facebook. Orang hodok mengajar suku sumber pagi petang. Nah, kita Arab baik, kita Jawi baik, nah. Halah. Kau sudut komen lah. Nampak kita tu tunggu-tunggu jahilnya. Baik kita duduk senyap, luruk janggut. Orang tak tahu kita tu bodoh. Itu lagu tu. Kalau gitu Tuhan, Allah tu bukan Tuhan. Maka apabila wajib baginya, wajib pada akal ni, wajib pada akal jangan jadi mazhab pula, wajib akal, wajib syarak tak beza lagi. Maka apabila wajib mana mesti pada akal baginya, bagi zat Allah Taala tu oleh sifat itu. Sifat itu oleh sifat-sifat itu. Sifat wahdaniyah, hayat, qudrat, ilmu tadi tu. Maka tentulah ketiadaan bersifat nyonya Allah dengan lawan sifat-sifat itu mana? Ta'addudiyah. Wahdaniyah lawannya ta'addudiyah. Mana kita i'tikad Allah bersangatan esa, tentu tidaklah berbila. Allah Taala tu ada sifat penghidup, tentu tidaklah mati. Allah Taala mesti bersifat berkuasa, tentu tidaklah lemah. Allah Taala mesti bersifat dengan penentu, tentu tidaklah babuk. Allah Ta'ala mesti bersifat dengan pengetahuan, tentu tidaklah bodoh. Gitu. Maka segala sifat yang direntikan dia segala sifat yang direti mana diheret-reti dengan secara lazim dia panggil. Hak ni orang panggil la ilaha illallah dengan makna iltizamiyah ni. La ilaha illallah ay la mustaghniyan an kulli ma siwahu wa la muftaqiran kullu ma'adahu. Wala muftaqiran ilaihi kullu ma siwahu. Illallah. Gitu. Tidak ada Tuhan melainkan Allah, tidak ada zat yang terkaya daripada tiap-tiap barang yang lain dan berhajat kepadanya oleh tiap-tiap barang yang lain melainkan Allah. Gitu. Maka segala sifat yang direti, mana diheret-reti dengan secara lazim dia panggil. Tadammun bukan orang panggil terkandung dengan secara iltizam dia panggil. Diheret-reti. Maka segala sifat yang direntikan dia segala sifat daripada makna istighnanya Allah Ta'ala itu dinamakan dia barang yang masuk di dalam istighna. Mana masuk dalam hati kita bila kita faham kata Tuhan itu maha kaya. Tuhan ni mesti terkaya daripada tiap-tiap barang lain. Tak berajak apa-apa pada benda lain. Terheret reti selalu. Terheret faham wujud kidai baqa, mukhalafah qiyamu binafsihi sama bahasa kalam. Itu. Dan begitulah juga pada iftikar. Bila kata Tuhan tu semua benda lain tak boleh lepas dengan dia, berak, terheret pula lah. Dia mesti dia mesti hidup, ada di zat dia berkuasa penentu dan pengetahuan. Itu terheret dia panggil. Faidatun ay hadhihi faidatun azimatun, bermula ini ialah satu faedah yang sangat besar. Adalah segala sifat mana segala sifat-sifat yang tersebut. Adalah segala sifat yang tersebut. Tak kena tu. Adalah segala sifat yang termasuk ia segala sifat di dalam makna. Dalam makna tu bukan dalam lafaz dah. Sebab tu kata terkandung ni termasuk ni masuk atas jalan lazim. Bukan masuk atas jalan tadammun. Nampak gitu. Masuk kan masuk ke mana? Masuk ada pintu gitu kah? Bukan. Masuk dengan terheret reti tu dipanggil lazim, terheret reti. Tu. Adalah segala sifat yang termasuk ia segala sifat mana? Termasuk terheret reti, terheret faham, terheret faham dengan secara auto
Di dalam makna istighna dan iftiqar itulah yang dikatakan yang termasuk ini, makna yang termasuk di dalam makna la ilaha illallah. Nah. Tu. Ini panggil makna dengan secara iltizamiyah. Ya, makna la ilaha illallah ada tiga. Nah, makna mutabaqah, makna iltizamiyah, makna tadammun. Makna yang terkandung. Makna yang terkandung. Makna yang terkandung. Makna yang muafakat, makna yang secara auto, makna yang secara kandung. Itu tiga. Nah. Nanti kita baca dulu. Nanti kita tengok. Kerana makna la ilaha illallah itu ialah tiada ada Tuhan yang disembahkan dengan sebenar-benar itu melainkan Allah Ta'ala jua yang adanya. Adanya apa? Yang disembah dengan sebenar-benar. Ini dia panggil makna mutabaqah ni. Tu makna mutabaqah mana? La ilaha illallah ay la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Tuhan tu apa? Tuhan tu yang disembah dengan sebenar, yang diibadat dengan tepat, yang diabdikan dengan patut, dengan layak, dengan kena. Itu dia panggil Tuhan. Maka la ilaha illallah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang disembah dengan sebenar-benar itu mana? Dengan kena, tepat, betul tu melainkan Allah. Allah sahaja Tuhan yang bila kita ibadat ke dia tepat, betul. Kena kata Tuhan sengati. Tuhan hak hakiki sungguh, bukan Tuhan hak palsu dak. Dan jika ada sekalipun pada dakwa kafir-kafir itu, maka bukannya Tuhan, orang kafir kata ada lagi Tuhan lain pada Allah. Bukan Tuhan tu. Kalau begitu tetaplah Allah Ta'ala itu ianya jua yang terkaya. Ni makna iltizamiah. Tu. Ia jua, ia sahaja yang terkaya, ia Tuhan daripada tiap-tiap barang yang lain, dan yang iftikar, yang berhajat, yang tak boleh lepas tiap-tiap yang lain itu kepadanya, kepada Allah. Hak ni orang panggil makna iltizamiyah. La ilaha illallah ay la mustaghniyan an kulli ma siwahu wa la muftaqiran kullu ma siwahu ilaihi. Illallahu. Tidak ada Tuhan melainkan Allah, yakni tidak ada yang terkaya, yang tak berhajat gapo-gapo kepada selain daripada dia, dan tidak ada yang berhajat oleh tiap-tiap lain kepadanya melainkan Allah jua. Itu dia panggil makna iltizamiah tu. Maka masuk di bawah makna kedua itu segala sifat yang tersebut dahulu itu. Masuk tahiyat reti. Dah. Tuhan ni apa Tuhan? Tuhan ni ialah yang kita ibadat tu tepat. Tu Tuhan. Bapa boleh dikatakan dia tu Tuhan? Sebab dia ada hukum ketuhanan. Mana? Istighnahu an kulli ma siwah wa iftiqaru kulli ma siwahu ilaih. Itu nak apa? La ilaha illallah makna mutabaqah la ma'budu bihaqqin illallah. La ilaha illallah makna iltizamiyah la mustaghniyan an kulli ma siwahu la muftaqiran ilaihi kullu ma siwahu ilaihi illallah. Tengok. Itu dia panggil makna mutabaqah, makna iltizamiyah. Tapi kalau kita nak ngatik, jangan duk heret makna tu, kerana makna tu makna kita belajar. Belajar Tuhan tu gapo yang disembah dengan tepat. Hak diibadat dengan tepat, hak diabdi dengan tepat. Gitu Tuhan. Kalau dikatakan kita ibadat ke dia tu tepat? Sebab dia Tuhan sebenar. Pasal apa dia Tuhan sebenar? Pasal ada hukum ketuhanan. Gapo hukum ketuhanan? Dia tak berhajat gapo-gapo selain daripada dia. Selain daripada dia, semua tak boleh lepas dengan dia. Gitu. Terheretlah sifat wujud kita bakar tadi tu. Mukhalafah qiyamu binafsi sama bahasa kalam. Dikata dia tak berhajat gapo-gapo. Terheretilah wahdaniyat. Tu hayat, kudrat, iradat, ilmu. Dikata semua benda lain tu tak boleh lepas dengan dia belaka. Tu terheret reti gitu ya. Jadi bukan masa kita duk ngatik afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha duduk dalam hati. Tidak ada yang disembah dengan sebenar melainkan Allah. Kenapa? Karena dia yang terkaya daripada tiap yang lainnya, dan berhajat kepadanya oleh tiap melainkan Allah. Lepas tu pendek lagi tu. Sebab apa pula dia terkaya? Sebab dia ada wujud kita bakar mukhalafah. Bukan duk suruh istihdar hak tu. Istihdar tu mampu mung tak ngatik mana. Payah yang kata ngatik, kena panjang sungguh. La ilaha illallah. Salah pula. Boleh berdosa pula salah tajwid situ. Sebab tak boleh kira, tak ada takut orang faham.
Tengok di gitu ada gambar rajuh la, ada wujud kita bakak. Ilaha mukhalafah illa qudrat irada ilmu hayat sama masa. Allah kaunuhu qadiran kaunuhu sami'an kaunuhu basiran kaunuhu. Salah tu. Nah, gambar-gambar rajuh tu saja-saja orang tulis gitu. Bukan ada si perkataan tu dalam kandung dalam lafaz la ilaha tu bukan. Lepas tu kita nak ngatik hak mana? Ngatik lafaz yang makna yang terkandung dia panggil. Makna secara kandung. Mana? Tak ada Tuhan melainkan Allah. Allah Tuhan. Gitu. La ilaha illallah artinya Allah jua Tuhan. Dia panggil makna tadammun atas jalan hasar biqawaidil istisna. Gitu. Makna tadammun makna ni makna yang terkandung ala makna terkandung makna tadammun apa tadi sebenarnya ada makna tadammun ala biqawaidil hasri ala sabilil istisna'i. Itu makna yang terkandung atas jalan mensakatkan dengan kaedah istisna. Mana? Tak ada Tuhan melainkan Allah. Apa maksud? Tak ada Tuhan melainkan Allah. Allah saja Tuhan. Gitu. Allah jualah Tuhan. Tu tengok lagi kitab Baqarah. Baqarah tu waktu begitu makna dia. Atas jalan hasar tu mengikut kaedah istisna dia panggil. Makna tadammun, makna terkandung. Tidak ada duit dalam poketku ini melainkan RM10. Apa makna dia? Hak terkandung dalam lafaz yang kecek gitu. RM10 je duit je ada. Gitu. Dengan kaedah istisna, memberi pahal hasar. Makna terkandung tu gitu. Hak tu hak kita ngatik tu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dalam hati Allah Tuhan, Allah Tuhan, Allah Tuhan, Allah Tuhan. Gitu. Baru boleh ngadik cepat. Gitu dah. Penjagaan tambihun adalah dikehendaki dengan termasuk mustahil-mustahil di bawah makna yang tersebut itu ialah masuk dengan jalan ketiadaan. Masuk atas jalan istihalatul mustahil. Bukan masuk mustahil berugut. Bukan. Yang kita kata masuk dalam kata istirna tu mana? Wujud mesti Tuhan ada. Lepas tu masuk juga tak ada Tuhan. Masuk, tapi masuk bukan tak ada Tuhan. Tentu tidak tak ada Tuhan. Itu maksud gitu ayat tu. Dengan jalan ketiadaan. Masuk atas jalan istihalah. Bukan mustahil tu. Istihalatul mustahil tu hak masuk. Nak faham gitu. Dikatakan masuk istihalatul mustahil. Wallahu a'lam. Kemudian kata dia bahasan adakah mustahil itu qadim atau azali atau baru atau tidak belaka-belaka. Ni pun timbul polemik zaman dulu ni. Tutup guru dulu ia kurang halusi, ia kurang mencermati. Jadi bila orang tanya, Tuhan ada ni bila? Sedia kala. Sifat wajib ni bila lagi Tuhan bersifat? Sedia kala. Lepas tu sifat mustahil bila lagi? Sifat mustahil pun sedia kala. Hanya jawab gitu. Sifat mustahil pun sedia kala. Sifat mustahil sedia kala. Mana? Iaitu tak ada Tuhan itu sedia kala lagi ada. Sudah. Kafir. Dulu berat tu polemik tu. Tak payah dia sekat. Marah benar orang kecek sifat mustahil ni qadim. Sebenarnya yang dikehendaki oleh ulama kata mustahil qadim tu pun sebenarnya istihalatul mustahil itu qadim. Tapi oleh kerana tak cermat dalam bercakap, mustahil qadim, mustahil qadim. Sebab tu tak payah dia kata royak nak makan nasi, biar nak makan nasi, royak nak makan nasi. Jangan royak nak makan tahi. Orang-orang tahi marah. Tu cara tak payah dia. Tengok Ustaz Mubi boleh tengok ada rakaman dia okey. Dia cara-cara yang kecek tu. Tu. Kodeng ni apa kodeng tanya? Tak ada awal bagi ada. Lepas tu mustahil ni kodeng. Gapo dia mustahil? Tak ada Tuhan tu kodeng mana? Tak ada Tuhan tu tak ada mula bagi tak adanya. Kafir lah gitu. Tu berat tu. Kata bukan nak makna tu. Tentu tidak tak ada Tuhan tu kodeng. Tu bukan mustahil.
Hak tu wajib. Mana? Istihalatul mustahil tu wajib. Nah, jadi istihalatul mustahil tu wajib. Oh ya, istihalatul mustahil hak munah, bukan mustahil. Nah, ni dak. Tu nak akan nasi nya sebut tahir. Orang Allah tahir marah. Ha, tengok. Tu tak jadi baking itu. Telah terdahulu pada bicara hukum akal bahawasanya mustahil itu dua bangsa, dua jenis. Mana? Satunya benda yang tentu pada fikiran akal tak adanya. Kedua yang tentu pada fikiran akal daknya. Mana? Mustahil ni perkara tentu tak ada. Satu, perkara tentu tidak. Dua. Kalau begitu, kejaplah, teguhlah, yakinlah, putus jazamlah. Tidak boleh dihukumkan atasnya, atas mustahil dengan qadim. Sebab apa? Kerana makna qadim itu benda yang ada, yang tidak ada mula baginya, bagi benda tu. Nah, qadim ni apa? Maujudun la awwala li wujudih. Benda ada, tidak ada mula bagi ada. Mustahil ni apa? Benda tentu tak ada. Benda tentu tidak. Nak kata mustahil tu qadim guana, moga benda tentu tidak, benda tentu tidak. Sedangkan orang panggil qadim itu maujudun, benda yang ada, yang tidak ada mula, la awwala li wujudih, tak ada mula bagi adanya. Seperti misal dulu orang panggil benda qadim, zat Tuhan dan sifat-sifat ma'ani baginya bagi zat Tuhan. Dan tidak dihukum ke atasnya atas mustahil juga dengan azali. Kata dah kalau tidak qadim azali kot. Azali pun tak. Kenapa? Karena makna azali itu perkara yang tidak ada mula baginya, bagi perkara. Sama ada perkara yang bangsa ada atau yang semata-mata sungguh saja. Dan sengoti jua saja. Ini di atas perjalanan ulama yang mengatakan qadim azali ini benda lain. Mana qadim hanya tertentu benda maujud saja, yang tidak ada awal bagi ada. Azali boleh guna dua-dua. Sama ada yang ada atau yang sungguh saja, tapi tak ada mula bagi ada, boleh dipanggil azali. Mengikut pendapat ulama ni, sifat ma'ani itu boleh dipanggil qadim, boleh dipanggil azali. Tapi sifat salbiyah dan nafsiyah hanya boleh dipanggil azali saja. Itu satu qaul. Satu qaul lagi kata qadim azali hak tulla ya. Hak tulla. Tak kira. Sama saja. Lebih itu. Maka mustahil itu bukannya ada dan bukannya sungguh dan bukannya sengoti. Benda mustahil benda tentu tak ada, benda tentu tidak. Ada pun tak. Tidak pun tak. Sungguh pun tak. Ada pun tak. Sungguh pun tak. Benda tentu tak ada. Benda tentu tidak. Ada pun tak. Sungguh pun tak. Sengoti pun tak. Dan dikata pula yang kuat bahawasanya qadim dan azali. Dan kata qaul yang kuat. Qaul yang rajih. Bahawasanya qadim dan azali itu bersatu makna keduanya, muradif dipanggil. Bersatu makna ni muradif. Mana muradif ni dia panggil mukhtalafun fil lafzi, muttahidun fil makna. Itu dia panggil muradif. Sama pada makna, cuma lain pada sebut saja. Itu muradif. Iaitu apa? Perkara yang tidak ada mula baginya, sama ada benda yang ada atau yang semata-mata sungguh dan sengoti juga. Kalau begitu, mustahil tu tentulah tidak termasuk ia mustahil. Dan tidak terkena ia mustahil di bawah khilaf itu sekali-kali. Tak termasuk dua-dua. Nak kata mustahil itu qadim pun tak kena. Nak kata mustahil itu azali pun tak kena belaka. Ataupun nak berjalani di atas pendapat yang mengatakan qadim azali lain-lain pun tak kena. Nak kata hak tulla pun qadim azali lagilah tak kena. Kerana apa? Inilah dia. Kerana ianya mustahil itu bukannya mustahil itu ada dan bukannya mustahil itu sungguh. Hanya yang sungguh itu ialah ketiadaan yang mustahil. Mana? Istihalatul mustahil itu. Seperti ketiadaan lemah. Lemah itu mustahil. Ketiadaan lemah itu istihalatul mustahil. Tentu tidak lemah. Yalid yulad tu mustahil. Lam yalid walam yulad istihalatul mustahil. Hak tu baru sungguh. Hak tu baru sungguh. Hak tu baru boleh kata azali. Mana Tuhan tidak diperanak dan tidak beranak. Sungguh tak? Sungguh. Bila lagi? Azali. Tu baru boleh kata azali. Qadim tak? Qadim. Sedia kala lagi. Betul. Hak tu baru boleh kata. Hak tu kan mustahil. Tu istihalatul mustahil. Adapun Tuhan beranak, Tuhan diperanak, hak tu mustahil. Qadim tak? Qadim pun tak. Azali pun tak. Benda tentu tidak. Itu lagu tu. Kena faham tu.
Jangan buat tukar jangan. Dan ketiadaan jahil, tentu tidak tu hai bodoh. Hak tu istihalatul mustahil bukan mustahil. Demikianlah kalau begitu yang qadim atau azali itu ialah istihalatul mustahil. Tengok itu lihat angka 1 tepi. Kerana katanya kata tu ayah dia kerana ilah tambahan pula ziyadah alal bayan dia panggil. Ziyadatu ala tabyin alal bayan. Tambahnya pula, segala mustahil itu bukannya perkara yang tidak ada mula. Hanya tidak ada mula itu istihalahnya. Ketentu tidaknya. Itu istihalahnya tentu tidak. Ketiadaan tentu tidaknya tu. Maka ialah yang termasuk dalam ta'rif qadim atau azali atas khilaf yang maklum itu. Hendaklah ikhwan, saudara-saudara perhati pada ta'rif qadim dan azali daripada awal hingga akhir. Janganlah semata-mata mengambil hujung-hujung, misalnya jua. Seperti hujung misal umpama Sirajul Huda. Kitab Sirajul Huda. Maka senantiasalah ikhwan berpenyakit latah. Berpenyakit latah tu. Latah. Sebut mustahil qadim. Kalau ikhwan tidak perhati dengan secara halusi, ambil misal dalam kitab Sirajul Huda, hak ujung-ujung. Kena cek tengoklah tu. Ikhwah, saudara ni akan berpenyakit latah. Mana penyakit latah? Mustahil qadim tak kena tu. Bukan mustahil qadim, istihalatul mustahil tu qadim. Atau azali. Dan menyuruh tu dah. Dan mensyarah pula akan istihalahnya. Maka sahlah dinamakan yang tak faham Arabiyah dan lugah Melayu sendiri. Belajar dahululah. Janganlah cepat kepada kata pelik kepada hamba. Mung tu kena ngaji dulu, bukan aku. Tu kan tak dia kata gitu dah ni. Dan mung tu hak nampak tak faham bahasa Arab, tak faham bahasa Melayu. Dia kata tak tentu tidak tak ada Allah tu lah mustahil. Tu bukan mustahil, tu wajib. Hak mustahilnya tak ada Allah tu mustahil. Dah tentu tidak tak ada Allah. Itu istihalatul mustahil. Istihalatul mustahil wajib. Sebab tu boleh berkata qadim, boleh kata azali, atau khilaf yang maklum tu. Tu dah. Habis tepi. Tengok dalam pula. Tengok dia kata. Maka mestilah ditakwil akan ibarah-ibarah yang memberi wahamkan qadim syarikul bari. Kalau ada kitab-kitab yang memberi waham, syarikul bari ni qadim. Bukan ni, kena takwil ni. Mana? Yang qadim tu tentu tidak ada syarikul bari. Tu yang qadim. Bukan syarikul bari tu hak qadim. Syarikul bari tu mustahil. Tentu tidak tak ada syarik, tentu tidak. Syarikul bari, tentu tak ada syarikul bari. Hak tu qadim. Kerana hak tu bukan mustahil, istihalatul mustahil. Istihalatul mustahil ni wajib. Dan segala yang mustahil atau azalinya itu dengan dibuang lafaz ketiadaan. Tu ada hazah tu. Kena takdir. Dengan bahawa dikatakan ketiadaan syarikul bari itu yang qadim. Dan ketiadaan segala yang mustahil itu hak qadim. Maka ini takwil zahir ia, nyata, jelas ia. Dan terang ia di sisi siapa? Di sisi orang yang mengerti akan makna mustahil. Gapo dia makna mustahil? Tengok luar pula. Dua katanya makna mustahil. Pendeknya, kesimpulannya, aku lulaka biqaulin qasirin. Ikhtisar. Aku kata kepadamu dengan perkataan yang pendeknya. Untuk makna pendeknya tu. Jadi maf'ul bagi fi'il yang dihazah. Tu mustahil itu ialah barang yang ternafi dirinya, tak ada diri dia tu. Yakni dirinya tidak sama sekali. Maka tak tasawur, tak terima pada kepala otak kita. Tak terbenar dalam benak akal fikiran kita sama sekali boleh berhimpun dengan qadim dan azali. Kerana apa? Tak terima. Kerana keduanya itu diri keduanya tidak ternafi. Ada kalanya adanya dan ada kalanya sungguhnya juga. Mana? Diri qadim azali itu diri dia tak ternafi ada. Ada kalanya sungguh. Macam ada Allah. Sungguh tak? Sungguh. Ada tak ada tak? Tak ada. Sungguh ya. Sedia Allah. Sungguh tak? Sungguh. Ada tak sedia di zat Allah? Tak ada. Ada kalanya gitu. Ada kalanya pula ada. Sungguh tak Tuhan ada sifat berkuasa? Sungguh. Ada tak berkuasa di zat Tuhan? Ada. Tengok. Tu. Maka yang ternafinya ialah awal dan mula juga. Hak tu orang panggil qadim azali. Bahawa kata tak ada tu apa? Mula bagi ada, mula bagi sungguh tu hak ternafi tu.
hendaklah diperhati hingga faham insya-Allah, lepaslah daripada penyakit karuk yang termasyhur itu. Penyakit karuk mana? Mustahil ni koding tu penyakit karuk maruk, hok masyhur lah ni. Zaman tu ayah dia ni. Teruk zaman dulu balah ni. Siapa tahap tak semaya belakang. Mana tak ikut semaya. Tak ikut semaya kerana kafir, kafir itu ni. Tu mufarakah. Tu. Balah gagil lah. Dia balas dengan Tok Guru Haji Tok Guru Haji Ali Wan Ali Tuan Guru Haji Wan Ali, tukang jam Tok Jong apa dia tak ingat dah. Saya ngaji kitab tu juga, kita tahu Tausiatul Fikr. Ada orang panggil kitab Makulatul Asyad dia. Dan jika sudah dijadikan karuk mustahil koding, mustahil baharu itu di dalam beberapa risalah yang dijajakan jual merata-merata sekali pun. Jangan dia ikut dah. Waktu karuk belaka tu. Habis itu. Dan tidak dikatakan pula mustahil itu baru. Dah kalau tidak koding baru kok mustahil. Baru pun tak. Kenapa tidak? Kerana makna yang baru itu dua bangsa jua. Mana? Satunya yang baru ada seperti kita-kita ini. Mana? Maujud ba'dal adami. Itu dia panggil makna hudus, makna hadis secara hakiki. Maujud ba'dal adami. Tu Tuan Guru Haji Al-Jambui. Betul. Ustaz Mubi tahu kalau sejarah nama Tutuk Guru ni, boleh tak berapa nak ingat mana nama Tutuk Guru ni. Ya balas dua tu kuat kitab hak ngelah kali ni, kitab saya tunjuk lagi tadi ni, kitab Tabyin Kazibil Muftari ni. Hak ngelah ni tu ayah dia jawab pakai tak balas dah, pakai mengaku surrender kalah dah. Hebat tak ayah dia kita ni, jangan main-main dah. Hebat tak ayah dia ni, siapa kau anak murid hak duduk di sekel ni, sama ada pelajar pondok dia atau orang kampung dia, kalau tak malu telanya bogel. Kalau orang daripada pondok benda badai ke pondok dalam ke, kalau gi sekeh tak berani kecek Usuluddin ni. Ataupun tahu kata ada orang sekeh, orang pondok ke, orang kampung sekeh ke, bukan orang pondok, orang kampung. Hak buat kedai rucik ke, buat kedai kopi ke. Mari jadi pondok dalam ke pondok benda badai ke mana. Kalau untuk pakai kau baca kitab Usuluddin, pakai tutup terus. Berapa? Ini orang sekian ni, orang kampung pondok sekian ni, orang kampung pondok tak payah dia. Alim Usuluddin ni, pakai senyap lalu. Tak berani nak ngajar Usuluddin. Sebab memang hebat sungguh lah tak payah dia ni. Orang kampung situ jual kedai rucik ke, nego kedai kopi pun. Sifat 20 ni, cair loleh mulut. Dalam hati. Dalam hati dalam mulut ke, dalam hati ke, cair loleh. Tak boleh buat lebih main. Tu anak murid baru, orang kapur biasa baru. Lagu mana tak ayah dia? Memang aling sungguh. Pasal tu dia jawab sedap lagi tak Tabyin Kazibul Muftari tu, kita ngelah. Selak batu tu Raja Ali Al-Jambui tak jawab dia. Pakai surrender dia. Nak kata baru mana? Baru ni benda ada mula. Maujud ba'dal adam. Satu seperti kita ni. Keduanya yang baru apa dia tu? Keduanya yang baru berlaku deh. Yang baru berlaku mana? Dia panggil hudus atau hadis secara majazi. Mana? Al-mutajaddidu ba'dal adami. Yang berlaku kemudian daripada tidak berlaku. Ya dua. Baru ni ada dua makna. Secara hakikinya ada, kemudian daripada tak ada. Berlaku, kemudian daripada tak berlaku. Seperti patuh atau pecah, belok, kepek, 3 segi, bulat, 4 segi, lurus, atas, bawah. Ya berlaku tu. Tu baru tu dia panggil. Baru juga tu. Mutajaddidu ba'dal adab. Lepas tu kalau mustahil ni apa? Benda tentu tidak. Benda tentu tak ada. Baru ni benda ada, kemudian benda tak ada. Apa lagi? Benda baru berlaku, kemudian benda tidak berlaku. Masuk tak tu dengan takrif baharu mustahil ni? Tak masuk. Tu dah tengok. Apa dia ni? Beginilah yang diperiksakan pada cakapan Melayu Fatoni. Kalau begitu, zahirlah, nyata jelaslah
Jelaslah kata mustahil itu bukannya baru. Kerana ianya mustahil bukan baru ada dan bukannya baru berlaku. Kalau kata mustahil ni baru tu apa? Ada kemudian baru tak ada. Mustahil itu benda tentu tidak, lagi tak ada. Benda tentu tak ada, lagi tidak. Ikutlah. Jadi kalau kata mustahil apa? Tak ada Allah tu apa? Tak ada Allah tu ialah perkara baru. Mana? Tak ada Allah tu ada kemudian baru tak ada. Tak kena. Atau tak ada Allah tu berlaku kemudian dia tidak berlaku. Tak kena juga. Tak kena tu, tak masuk. Sebab mustahil ni benda tu tak ada. Nak kata ada guana, nak kata berlaku guananya. Dah. Adapun buta, tuli dan sebagainya yang ada pada manusia umpamanya itu, maka bukannya mustahil hok ada di kita dah. Buta, pekak, bisu ni bukan mustahil ke? Di kita ni ada kan ni? Hok di kita bukan mustahil, hok di kita haruh. Zahir ia dengan sekurang-kurang perhati di sisi yang baru belajar. Buta, pekak, bisu, tak ada kita tu bukan mustahil. Mungkin. Tak ada kita, mustahil ke? Bukan mustahil, mungkin. Tu dah. Berubah kita mustahil ke? Mungkin. Lemah kita mustahil ke? Mungkin. Benda terima ada, terima tidak, terima tak ada, terima sungguh, terima tak. Mati kita mustahil ke? Mungkin. Pekak, bisu, buta kita mustahil ke? Mustahil ke? Bukan mustahil, mungkin. Hak tu memanglah ada. Hak kata mustahil ni dia hak ketuhanan ni. Tu lagu tu. Habis. Kemudian kata Tok Ayah di peringatan pesanan guru Pak Da'i Fatani. Ni ambil pesanan Tok Ayah di mari peringat ke kita pesanan Syekh Wan Ismail bin Abdul Qadir Syekh Pak Da'i Mekah. Bang dah. Apa kata dia? Adalah lafaz sungguh itu diterjemahkan dia lafaz sungguh tu daripada perkataan kitab Arab. Kata sungguh tu ambil di mana? Mutlaqut tahaqquqi dan mutlaqus subuti. Tu je lah nak ayatnya. Tu dah. Jadi katanya ambil mana sungguh? Sungguh tu ambil mana? Subut tahakkuk tu dia panggil terjemah Melayu tu sungguh mutlaqut tahaqquqi mutlaqus subuti. Itu terjemah daripada Melayu, daripada Arab ke Melayunya sungguh sengoti. Gitu dah. Tu mutlaqut tahaqquqi sungguh semata-mata tahakkuk mana? Sengoti. Mutlaqus subuti semata-mata sungguh sengoti ni terjemah daripada tu. Hei Tuhanku, balaslah akan kebajikan yang banyak kepada guru kita itu. Ni doa ni. Ni orang panggil doa bagi pihak Syekh Tok Ayah dia sekian untuk guru dia Pak Da'i Mekah. Dan bagi pihak kita pula orang panggil apa? Khisalum mahmudah. Perkerti yang terpuji yang ditunjuk oleh Tok Ayah dia sekian, tidak lupa pada jasa guru yang menunjukkan ilmu yang sebenar. Tengok. Hei Tuhanku, sebab itulah tok guru kita hak meninggal dah ke hak tak meninggal lagi, hak tak meninggal lagi kita kena buat baik, kena ziarah dia, kena bantu tolong dia. Hak meninggal dah kita jangan lupa pergi ziarah kubur dia, baca yasin ke dia, ngatik ke dia, tu tanda kata kita tu tak lupa pada jasa guru. Tengok. Hei Tuhanku, balaslah akan kebajikan yang banyak kepada guru kita itu. Mana Syekh Pak Da'i Mekah? Kerana apakah minta supaya Allah Ta'ala balas kebajikan yang banyak? Kerana ianya guru kita tu, yang ni Syekh Pak Da'i Mekah tu, boleh dikatakan satu guru yang mensedarkan yang insaf. Mensedarkan hak insaf lah, hak tak insaf, hak sombong takabur, mapuh gay lah, dia duduk sombong situ lah, mati kerah dengan sombong gitulah. Dia jadi sebab bagi mensedarkan murid-murid yang insaf dan mentahqiqkan murid-muridnya. Tengok. Dengan sepenuh-penuh pengertian yang juru mensorehkan dengan kehendak jung menyata dengan jelas. Itu mana juru mensoreh, mana jung menyatakan dengan jelas akan kehendak-kehendak ulama pengarang-pengarang yang dahulu-dahulu pada serba-serbi ilmu, bukan usuluddin saja, serba-serbi ilmu biiznillah wa iradatihi, dengan izin Allah dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Habis itu
dan tidak mencedera dan tidak memberi bekas sekali-kali kecelaan orang yang bodoh-bodoh, tak ada cedera berapa. Biarlah hok bodoh duk maki hamu pada itu banyak tu dalam Facebook tu. Raja Nabi ke apa tu. Rupa-rupanya baca Arab pun selerak tabuk. Hari tu dia saya cabar debat. Yang nakut tak say. Jadi dia pun buat live lah kononnya. Baca hok dilanggar punya buku Kalam Allah tu. Baca hok Arab. Selerak tabuk bagi. Malakatul Iqtidar baca Milkul Iltidaru. Beres lalu. Setara tu Arab nak lawan Syekh pada tak salah. Tu orang bodoh tu bagi. Tak ada memberi bekas berapa pun kecelat orang bodoh-bodoh. Dan yang jahil-jahil, orang jahil-jahil atas guru kita yang mulia itu. Syekh pada Mekah. Hei anak beranakku dan kekasihku, janganlah kamu bermegah-megah dengan belajar. Jangan duk berasa megah boleh belajar tu. BA, MA, PhD, doktor. Atau mengajar sekali pun jadi tok guru dah. Saya tok guru juga. Dia pun tok guru. Ni pun buka pondok juga. Dia pun tok guru juga. Jangan duk megah. Mengajar akan kitab-kitab yang besar-besar. Padahal jahil kamu akan 2 kali 5. Ngajar kitab saya kira besar-besar. Kata 2 kali 5 apa? Tahu. Masalah lah tu. Maka ini bawakan jadi sebab yang merosak diri-diri sendiri. Dan menjahilkan murid-muridnya. Dan tidak sayugia dan tak layak bagi kita-kita yang mengajar menyembunyikan jahil daripada muridnya. Jangan. Jadi kalau kita jahil, kita mengaku kita jahil senang. Tak pandai apa. Kita gitu. Jangan kita jahil nak lawan pula orang lain. Nampaklah jahil tunggil kita tu. Mana hala. Kalam, sifat kalam tu takalum tu kalam, mutakallam bih kalam juga. Batu hak mana hak wujudi, hak mana hak ta'alluq, hak mana pakai belik gitulah lain. Tutup delete video. Tak berani. Tu. Saya hak sebodoh-bodoh saya ni, orang nak mari sesak pada ni, tiga orang mari berdebat. Boleh. Tak boleh nak menyesak pada kalau betul kita faham murak Syekh pada ni. Tengok. Maka tetaplah dan mestilah yang kita tak tahu itu dimengakukan tak tahunya. Hak kita tak tahu, kita mengaku tak tahu. Jangan duk bijak. Bijak tak apa, jangan bijak. Pada pendapat saya, ya. Ada ni. Mengikut pengajian saya. Jangan duk bijak. Jangan duk bijak. Bijak tu tak apa, jangan bijak. Hak tak tahu ya tak tahu. Senang. Sebab tu Syekh Azhar, banyak Syekh Amrul Wirdani ke apa. Dia lulus jadi ahli majlis fatwa bukan sebab jawab soalan temu duga tu hebat gerung-gerung dengan Quran hadis dengan kaedah ke apa dah. Tapi bila ditanya soalan dia tak boleh jawab, kata wallahu a'lam, aku tak tahu jawapan ni. Lulus dia. Boleh jadi mufti pun, boleh jadi anggota fatwa sebab amanah dengan ilmu. Tak reka. Hak tak tahu. Mudah-mudahan akhirnya boleh murid-murid kita itu juga beritahu akan kita. Dengan sebab mereka itu menanya-nanya akan guru-guru yang lain. Tu anak murid kita ni yang kita duk sekat ngaji dah. Sebab tu kalau pondok saya tak sekat. Anak murid saya nak ngaji mana pun ngaji. Asalkan jangan ajar sesak sudah lah. Sesak aku hinjau atas belakang lah pokokmu. Tu pergi yang ngaji. Asalkan ngaji. Sebab ilmu tu bukan doa kita saja. Kita ada sikit sepatas lidah, dia pergi ngaji orang lain sepatas lidah, ya betulnya betul. Itu betul. Dengan sebab apa? Dengan sebab ulama itu warasatul anbiya, yakni segala yang dapat pusaka ilmu daripada nabi-nabi. Maka ada yang banyak dapat, ada hak makan pusaka atas jalan fardu, atas jalan asabah maknanya yang banyak dapat atas jalan menghabisi harta. Dan ada yang sedikitnya, ada dapat di atas jalan fardu, wallahu a'lam. Baik, habis itu. Buku apa dah? Kita hotel lah ni dah. 14 dah lah, insya-Allah lah. Kira-kira kita kita hotel lah insya-Allah. Ni kita tak payah baca panjang-panjang apa lah. Kita lepas dah hak payah tu, ni kita baca dengan cepat-cepat sikit sebab ni daurah kilat. Kalau nak orang panggil detail, tak detail lah. Tu kena ikut pengajian saya secara detail di page saya lah. Atau mari pondok. Kita ni sebab Ustaz Mubi minta supaya daurah kilat. Daurah al-barq. Daurah kilat ni daurah kal-barqi. Daurah
seperti kilat. Nah, tapi tak kilat mana dah ni? Bahasan yang harus pada haknya Ta'ala. Nah, ni bahasa sifat yang harus. Nah, tapi ingat dah, sifat yang harus ni bukan sifat dengan makna hakiki, bukan kalau gitu maqama bil mausuf lah. Makna sifat harus ni ada di zat Allah Taala, bukan. Sifat ni dengan makna ma laisa bizatin. Hak dipahami pada zat. Yani dipahami pada sifat yang ada di zat. Gitu juga. Sebab dia hanya berkait rapat tentang kudrat Allah Taala. Hukum bagi sifat kudrat Allah Ta'ala. Mana? Hukum bagi zat Allah yang bersepakai di zatnya sifat kudrat mengada meniada tu. Apa hukum? Harus mengada meniada. Tengok. Itu je. Wajib di atas kita. Wajib fardu ain di atas kita mukallaf. Iktikad kata harus. Jua kata harus. Sahaja Tuhan membuatkan apa-apa mungkin. Harus. Tuhan buat makhluk ni harus. Harus pada akal kita. Atau tinggalnya membuat. Tu kalau dalam kitab Arab kata wajaizun fi haqqihil ijadu wa tarku wal isqa wal isadu. Harus pada hak Allah Taala. Mana? Harus pada hak kudrat Allah Taala mengadakan mungkin apa-apa mungkin dan meniadakan mungkin. Harus. Tuhan nak buat kita, Tuhan nak tak nak buat kita, Tuhan nak mematikan kita, harus. Bukan orang panggil wajib Tuhan, tak ada. Atau mustahil Tuhan. Kalau wajib atau mustahil, tentu kita ni makhluk ni bukan mungkin lah. Mana? Dia panggil qalbul haqaiq, dia panggil qalbul haqaiq. Mana? Bertukar hakikat. Makhluk ni kalau Tuhan wajib buat makhluk, wajib akal, bermakna makhluk ni dia wajib ada. Kalau Tuhan mustahil buat makhluk ni, maka mustahil lah makhluk ni ada. Sedangkan makhluk ni bukan wajib ada, bukan mustahil ada. Terima ada, terima tak ada. Terima dua belah. Bermakna pada hak kudrat Allah Ta'ala harus mengada, harus meniada. Gitu tu. Kalau kata wajib tu wajib syarak, berat lagi. Nah, mana wajib syarak mana? Tekanan atas Tuhan. Tuhan tak buat, masuk neraka Tuhan. Lagi berat. Tuhan apa lagu tu? Maka bukanlah wajib pada akal, bukan wajib akal Tuhan buat makhluk ni. Wajib akal mana perkara tentu ada. Tu wajib akal. Mana Tuhan buat makhluk, perkara tentu mesti. Jadi makhluk ni perkara tentu ada. Tak terima nak kata tak ada. Tak mati-mati pakai sudah gitu. Tak gitu. Dan bukan wajib syarak pada syarak, bukan. Wajib pada syarak berat lagi. Mana Tuhan dituntut buat makhluk. Kalau Tuhan tak buat, masuk neraka. Macam kita lah. Kena semaya, tak semaya berdosa, masuk neraka. Berat lagi. Dan bukan mustahil. Kalau mustahil tak ada lagi kita lah ni. Tak ada duduk buat live apa lah. Tu dah. Habis itu. Percaman dalil kata harus itu, kata harus, perkara yang harus pada hak Allah Ta'ala ni satu, meniada makhluk. Kita fikir, kalau wajib pada akal, maka tentu koding. Apa? Tentu koding, makhluk ni koding, ada sedia kala. Moga wajib akal ni, perkara tentu ada, tak terima nak kata tak ada. Kerana yang wajib pada akal, yang bersangkut paut dengan dia, itu koding belaka. Kalau Tuhan ni wajib buat makhluk, maka koding lagi lah Tuhan buat makhluk ni. Maka makhluk ni koding juga adanya. Sedia kala ada. Tak terima nak kata tak ada. Berat tu. Maka membawa kepada koding mungkin. Maka bohong. Koding mungkin. Bohong lah. Mana kalau kita ni koding, tak ada mopok lah kita. Pok, mok, tuk, nenek, gapo semua. Sama tua kita belakang lah. Muka tak ada awal bagi ada. Tak terima nak kata tak ada. Kalau tentu ada. Dok gitu. Bohong tu. Serta pula tak dinamakan mengada. Orang tak panggil mengada lah. Gitu. Kalau mengada ni makna dulu tak ada. Tu yang panggil mengada. Kalau tu. Ada sedia sama dengan Tuhan. Sama Tuhan dengan Tuhan. Tuhan juga kita. Kau lagi parah. Dan jika wajib syarak. Lagi berat. Dan jika wajib syarak Tuhan buat makhluk ni. Ataupun meninggalkan buat makhluk ni. Maka tentu Tuhan kita di bawah undang-undang. Tuhan pun duduk di bawah tekanan undang-undang juga. Tuhan pun mukallaf. Maka bohong lagi bohong Tuhan supaya kita jugalah mukallaf. Mana diberati dengan hukum taklifi syarak. Siapa syarak? Tuhan lain. Lagi berat. Dan jikalau mustahil pula Tuhan buat makhluk ni lagu mana? Maka tentu tidak ada mungkin. Tentu tak ada lah. Mustahil ni perkara tentu tak ada. Perkara tentu tidak lagi tak ada. Mana kalau mustahil Tuhan buat makhluk, mustahil lah kita ada ni. Maka kita ni tak ada. Tak ada mana? Ada molek-molek ni. Tentu tidak ada mungkin. Maka bohong juga. Bohong lah kita ada. Maka kejap putus yakinlah kita. Harus juga yang demikian itu. Demikian apa?
Tuhan buat makhluk, meninggalkan buat makhluk, meniadakan makhluk, beri rezeki pada makhluk, menegah rezeki pada makhluk, mengangkat, menjatuh makhluk, memulia, menghina makhluk, haruh pada hak Allah Ta'ala. Bukan dia wajib tak. Wallahu a'lam. Kemudian, habislah orang panggil uluhiyah. Ketuhanan. Sekarang ini nak masuk qismu tsani fi ilmi tauhidi, nubuwah atau nabawiyah. Dia panggil gitu. Bahasan yang bersangkut paut dengan rusul, utusan-utusan Allah. Yang wajib kita tahu, kita belajar hingga tahu maknanya. Dan i'tiqad hingga tahu, serta i'tiqad akan dia. Tu. Dan kesemua yang jadi rasul itu bersifat mereka itu, kesemua rasul dengan sidqun. Dengan sidqin. Apa sidqin? Yakni terjemuh Melayunya benar. Dan sengoti apa-apa yang keluar daripada mereka itu. Itu dia panggil mutabaqatu khabarihim lil waqi'i. Itu dipanggil sidq. Mutabaqatu khabarihim lil waqi'. Muafakat cerita daripada mulut mereka dengan realiti yang berlaku. Kalau kita kata mutabaqatul waqi' bi khabarihim, muafakat realiti yang berlaku dengan apa yang dicerita oleh mereka, itu dipanggil al-haqqu. Iktibar khabar kepada realiti, sidq dia panggil. Tu benar. Kalau iktibar realiti kepada cakapan, kepada khabar, dia panggil al-haq, kebenaran. Gitu dah. Sedikit tu. Iktibar hulu hilik. Maka wajiblah di atas kita iktiqad benar dan tidak bohong mereka itu rasul. Tu. Apa dia tu? Dalilnya, kalau mereka bohong, maka pasal apakah Tuhan memberikan mukjizat-mukjizat bagi mereka itu? Sebagai menyaksikan benar mereka itu pada serba-serbi. Sebab mukjizat dia dulu, bila seorang itu mengaku, saya rasul, saya nabi, orang umat akan tanya, mana mukjizat? Mukjizat ni amrun khariqun lil adati yazharu ala yadin nabi. Perkara yang mencarikan adat yang zahir pada diri seorang yang dakwa jadi nabi. Apanya hikmat dia? Supaya mentasdik orang panggil kebenaran dakwah dia. Seolah-olahnya sadaqa abdi, menempati pada firman Allah, sadaqa abdi fi kulli ma yuballighu anni. Benar hamba-Ku ini pada tiap-tiap apa yang dia sampaikan daripada aku. Itu dia mukjizat. Tu. Sebagai menyaksikan benar mereka itu pada serba-serbi. Kalau begitu, membawa kepada bohong pula Tuhan kata. Kalau nabi-nabi rasul-rasul tu pembohong, maka Tuhan pun beri mukjizat. Mukjizat tu membenarkan pembohongnya dia lah. Jadi Tuhan pun bohong juga. Sebab kaedahnya tasdiqul kadzib kizbun. Membenarkan si pendusta tu dia pun pendusta juga. Dia berdusta juga. Kita tahu kata dia tu berdusta. Kita pergi benar ke apa? Apa pendustaan yang dia keluar, yang dia tuturkan dengan lidah dia. Kita pun sekutu juga dengan dia. Mana kita pun pendusta juga. Tasdiqul kadzib kizbun. Kerana membenarkan yang membohong itu bohong ratik. Itu kaedah ya. Tasdiqul kadzib kizbun. Maka bohong Tuhan kita tu mustahil. Itu okey, Tuhan bohong. Tentu tidak. Tentu tidak sekali-kali Tuhan bohong. Kalau begitu tentulah Rasul itu benar dan sengoti dan tak bohong pada serba-serbi. Itulah yang dituntutnya. Itulah matlubnya. Atau dituntut. Peringatan adalah Tuhan memberi mukjizat. Yakni apa mukjizat? Yakni perkara yang mencarikan adat kepada Rasul itu ialah seolah-olah firman-Nya Allah Ta'ala ni kita sebut tadi. Sadaqa abdi fi kulli ma yuballighu anni. Artinya telah benar dan sengoti hamba-Ku pada tiap-tiap barang yang menyampai ia hamba-Ku daripada aku. Wallahu a'lam. Jadi gini. Ya kenapa kau orang panggil apa tu tak bunyi suara lalu? Sadaqa abdi fi kulli ma yuballighu anni. Kalau lagu tu mudahlah orang ngaku jadi rasul tu buat rakaman siap-siap. Jadi kalau saya ialah rasul. Mak kata, mana bukti awak rasul? Dia pun pasal radio speaker box tu. Sadaqa abdi fi kulli ma yuballighu. Mudah. Maka dah Tuhan buat dengan secara perbuatan Tuhan. Mana mukjizat tu perbuatan Tuhan. Tu dipanggil tulisanul fi'li aqwa min lisanil maqali. Lidah perbuatan Tuhan. Mana
perbuatan Tuhan tu lebih kuat daripada firman-firman Tuhan. Tu lagu tu dah. Habis itu. Kesemua rasul itu bersifat mereka itu dengan amanah. Apa amanah? Yani adamul khiyanatihim bi fi'lil muharrama. Bi fi'lil muharramati wal makruhati wa khilafil aula. Tu kalau dalam rakyat gitulah. Artinya kepercayaan. Dan betul hati mereka itu. Mana amanah ni, mana adamu khiyanatihim. Tak khianat mereka itu dengan mengerjakan perkara yang diharam, perkara makruh, hatta khilaful aula sekalipun. Maka wajib di atas kita i'tikad begitu, wajib kita i'tikad gitu. Dan i'tikad tak gaharu dan tak karuk. Tak kacau mereka itu rasul-rasul dengan mengerjakan yang ditegah. Jikalau yang ditegah tu yang makruh sekalipun. Melainkan ada juga atas jalan mengajar dan menyatakan hukum-hukum kepada umat-umat. Itu tu adalah hadis Nabi buang air berdiri tu, buang air kecil berdiri tu, Nabi minum berdiri tu, kata tak buat benda makruh. Tak. Itu pada hak para nabinya wajib. Pasal nak mengajari hukum pada umat. Tu ada Nabi lewat bangun sembahyang subuh tu. Tu ada Nabi tak ingat sembahyang 2 rakaat tu, sembahyang zuhur, padahal tidak musafir. Itu orang panggil perbuatan Nabi tu masih di dalam daerah wajib. Sunat mana? Wajibnya litashri'i ahkamil Islam, litashri'il hukum kepada umat, nak ajar hukum pada umat. Tak ada Nabi buat perkara yang haram, makruh, hatta khilaful aula sekalipun. Lepas tu dalam Quran kata wa asa Musa wa asa Adam rabbahu tu, telah bermaksiatlah oleh Adam akan Tuhannya. Itu bukan maksiat di sisi kita tu, orang panggil hasanatil abrar sayyiatil muqarrabin. Ingat baik-baik dah. Apa Zahir kata ada para nabi tu bermaksiat, dikatakan maksiat tu bukan maksiat hakikiyah. Sebagaimana Ahbash duk pergi. Para nabi tu sebelum jadi nabi boleh mengerjakan maksiat hakikiyah. Tidak. Para nabi ni tidak akan buat maksiat hakikiyah. Patutlah Quran kata maksiat Adam akan Tuhan, bukan maksiat kita tu. Tu orang panggil hasanatil abrar sayyiatil muqarrabin. Tu panjang nak jelas. Dalilnya kita fikir, iaitu Tuhan menjadikan mereka itu para rasul dan melatih, bukan meletak tu, melantik. Melatih itu ya, melantik. Melantikkan mereka itu rasul. Jadi rasul itu ialah buat contoh. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Buat contoh dan tauladan bagi umat-umat. Disuruh kita tiru para nabi, para rasul. Maka tentulah Tuhan tak melatih yang gaharu, yang karuk-maruk. Kita nak latih ikon ke ataupun ketua ke berapa nak suruh anak buah tu ikut. Kita akan latih ketua hak berjuru supaya anak buah tu jadi berjuru. Tak akan nak latih hak karuk-maruk, hak jual dadah, hak jadi bapa ayah. Pengurusi masjid bapa ayah. Mampu kita ni. Tentu dah latih hak berjuru, hak bukan karuk-garuk. Kaharu ni makna karuk lah. Dan jikalau melatih juga Tuhannya, maka tentulah Tuhan buat contoh beri kita garuk gatik. Bermakna Tuhan nak suruh kita jadi karuk. Apa? Dah, para nabi dia karuk-karuk, kita pun disuruh jadi karuk jugalah. Maka tentu bohong, takkan Tuhan nak suruh kita jadi karuk. Karena Tuhan tak menyuruhkan kita dengan jadi karuk-karuk sekali-kali. Tak ada pun Tuhan suruh kita jadi karuk. Tuhan haramkan kita berzina, kita minum arak, kita tiba-tiba nabinya minum arak, rasulnya togok arak, judi, berzina. Lepas tu suruh contoh nabi. Berat, pening. Tak ada lagu tu. Kalau begitu, kejap, teguh, yakin kata ke semua rasul itu bersifat dengan amanah dan tak kaharu, tak khianat. Kaharu ni mana tak gaharu ni mana tak khianat, tak kacau dan tak karuk. Ni. Habis itu. Dan kesemua mereka itu rasul-rasul tu bersifat dengan tabligh. Tabligh ni tablighu ma umiru bi tablighihi. Kena takdir gitu dah. Sebab bukan mesti Nabi Rasul bersifat dengan tabligh. Kalau wahyu hak Tuhan suruh susu, itu wahyu ma umiru bi kitmanihi. Hak tu mustahil Rasul bersifat dengan tabligh. Wajib bersifat dengan menyembunyi kitman. Kalau wahyu ma khuyiru bi tablighihi, harus bersifat tabligh, harus bersifat kitman. Lepas tu hak tabligh ni yang mana?
tabligh ni kena kepada wahyu ma umiru bi tablighihi. Gitu. Sebab tu kata kedai, bahawa mesti rasul-rasul bersifat dengan tablighu ma umiru bi tablighihi. Sebab tu kata artinya menyampaikan segala wahyu yang disuruhkan mereka itu rasul dengan menyampaikan kepada umat-umat. Tengok. Maka wajiblah kita iktikad pegang dalam hati. Maka wajiblah kita oleh iktikadkan begitu. Mana? Rasul tu tablighu ma umiru bi tablighihi. Dan iktikad tak menyusup, tak menyembunyi mereka itu rasul akan yang tersebut itu. Mana? Ma umiru bi tablighihi itu para rasul tak akan kitman, tak akan sembunyi, tak akan susuk. Mustahil mereka akan susuk. Itu pasti mereka akan sapa belaka. Itu. Mana hak diperintah dengan menyampaikan belaka tu. Itulah. Adapun yang dilarangkan mereka itu daripada menyampai, maka mustahil atas mereka itu menyampaikan dia yang dilarang. Hak tu gapo dia? Tak tahu. Nabi tak akan menyampai, mengalah hak tu dilarang. Dan yang diberi pilih antara menyampai dan tidak, maka harus mereka itu menyampaikan dia yang diberi pilih dan tidak menyampaikannya yang diberi pilih. Mana? Nama bagi orang munafik. Maka Nabi tak akan royak belaka orang. Nabi akan royak kepada sahabat-sahabat tertentu dan menyembunyikan kepada sahabat-sahabat yang tertentu. Dalil tabligh, dalil mesti para rasul bersifat dengan tablighu ma umiru bi tablighihi. Tentu tidak bersifat dengan kitmanu ma umiru bi tablighihi ni. Ialah jalannya kita fikir. Seperti dalil amanah dahulu juga. Kenapa seperti dalil amanah? Karena jikalau mereka itu rasul tu menyusup, sembunyi, kitman, ma umiru bi tablighihi, menyembunyikan wahyu yang disuruh mereka itu rasul dengan menyampaikan kepada umat, maka tentulah disuruhkan kita dengan menyusup ilmu-ilmu juga. Disuruh-susuk lah. Ustaz Mubi kata tolonglah Ustaz, ajar tauhid, ajar fiqh, ajar tasawuf. Maaf saya tak say ni, saya tak ada ilmu, padahal ada. Susuk. Ataupun boleh 10,000 lah, 20,000 dah bayar. Tidak lagu tu. Kerana apa? Kerana mereka itu rasul tu contoh tauladan dan tauladan. Cota tu makna contoh. Cota ni makna contoh lah. Contoh dan tauladan bagi kita. Seperti firman-Nya Ta'ala menyuruhkan kita dengan menurut Nabi kita Muhammad SAW. Mana? Ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Artinya arti firman Allah Ta'ala, apa-apa barang yang mendatangkan kamu oleh Rasul, maka ambil kamu akan apa-apa barang tadi. Dan apa-apa barang yang menegah akan kamu daripada barang oleh Rasul maknanya, maka berhentilah kamu, jangan kamu duduk buat kerja. Itu. Maka barang tu apa? Ma sini tu buat. Ma tu ai min aqwalihi wa af'alihi wa iqrarihi. Tu. Daripada segala perkataannya Nabi, perbuatan-perbuatannya Nabi dan pengakuan Nabi SAW. Itu makna ma situ. Ma tu. Barang yang menyampai akan kamu oleh Rasul tu. Barang tu apa? Daripada perbuatan, perkataan dan akuan Nabi SAW. Maka keadaannya Allah Ta'ala menyuruhkan kita dengan menyusup ilmu-ilmu itu bohong. Tentu tidak. Tuhan tak suruh kita menyusup ilmu. Katibul ilmi mal'unun dalam hadis sebut. Katimul ilmi. Katim mana? Orang yang menyembunyikan ilmu itu mal'unun. Katimul ilmi. Orang yang menyusukkan bagi ilmu itu mal'unun, dilaknat oleh Allah Ta'ala. Orang yang dilaknat oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak suruh. Tengok. Kerana ada beberapa hadis dan ayat Quran menunjukkan di atas haram dan berdosa menyusuk ilmu-ilmu bila dapat syarat. Tapi dapat syarat lah. Dapat syarat mana orang minta ngajar. Tu. Dari lil mustahikin, bagi orang yang mustahak, orang yang cukup syarat untuk diajar, maka kalau kita sembunyi, dosa kita. Katimul ilmi ay anil mustahiqin, itu mal'unun. Menyembunyikan ilmu daripada mereka yang berhak untuk mengaji, yang cukup syarat untuk mengaji, itu dilaknat oleh Allah Ta'ala. Kalau begitu, kejaplah, yakin teguh kata Rasul itu bersifat mereka itu dengan tabligh.
dengan menyampaikan apa yang diperintah oleh Allah dengan menyampaikan, dan tak menyusu akan yang tersebut itu akan apa yang disuruh oleh Allah dengan menyampaikan. Wallahu a'lam. Dan kesemua rasul itu bersifat mereka itu dengan fatanah. Apa fatanah artinya? Arti fatanah cerdik, tajam akal. Dia panggil cerdik, bijak, laksana. Cerdik, tajam akal. Mana pada pihak cepat faham serta tajam. Orang panggil tajam sini tu tajam. Tajam ke mana? Dia panggil kinayah. Bukan kinayah. Tashbihkan akal ni dengan dengan sesuatu yang tajam, seperti pisau kan, kalau tajam cepat putus, maka akal kalau tajam cepat faham. Gitu Ini panggil apa? Isti'arah apa? Bukan tashbih, isti'arah, tasrihiyah begitu. Tak ingat, tengok ilmu balaghah lah. Maka wajib atas kita i'tikad begitu. Mana i'tikad kata para nabi rasul ni fatanah, cerdik, bijak, laksana, tajam akal. Dan juga i'tikad tak bodoh mereka itu dengan sebab apa kita kena i'tikad gitu? Sebab kita berfikir. Kalau mereka rasul tu bodoh, tentu Tuhan tak latihkan mereka itu jadi rasul. Sebab apa? Kerana jadi rasul itu daripada pekerjaan yang amat berat, tak tertanggung oleh orang yang bodoh-bodoh. Kalau bodoh nak jadi rasul mana? Yang kata bodoh nak jadi rasul. Orang bodoh kan, kita nak ajar dia buat apa pun dia benak situ. Nak ajar buka enjin kereta ke apa, bodoh gitu. Kerana jikalau bodoh mereka itu rasul, tentu tak kuasa mereka itu rasul daripada nak mengalahkan hujah-hujah dan dakwa-dakwa segala kafir yang karut. Orang kafir duk berhujah dengan Nabi Rasul. Kalau Nabi Rasul tu bodoh, pakai ngangor gitu, pakai kelik dengan menyesek, mepeh gitu. Tak. Setiap kali hujah-hujah kafir-kafir, dakwa orang kafir, debat dengan orang kafir, Rasul pasti akan menang. Mak boleh jawab, boleh hujah, boleh menjawab ke orang panggil bangkangan pihak lawan. Itu dia panggil bijak laksana. Padahal mengalahkan hujah-hujah itu ada sabit ia mengalahkan hujah-hujah kafir-kafir itu di dalam Quran pada banyak di beberapa tempat. Kita tengok dalam Quran. Lagu mana Nabi Ibrahim mematahkan hujah Namrud yang mengaku diri dia Tuhan. Fa'ti biha 'alal masyriq wal maghrib, fabuhital ladzi kafar. Tengok. Tu. Oleh kerana Namrud kata aku Tuhan, sebab aku pun boleh menghidupkan mati. Dia bunuh orang penjara banduan dia. Lepas tu seorang lagi dia biarkan. Tengok aku hidup, aku menghidup, aku memati. Kata Nabi Ibrahim, gini Tuhan aku boleh menaikkan matahari kok pihak timur dan menenggelamkan kok pihak barat. Fa'ti biha 'alal maghrib. Kalau gitu muak mari pula matahari daripada pihak barat, tenggelam ke pihak timur. Boleh ke tak? Fabuhital ladzi kafar. Maka tengah-tengah menata kafir tu. Tengah-tengah Namrud tak boleh nak jawab gapo, dia tak boleh nak buat gapo. Tengok. Tu banyaklah dalam Quran, kita cek sendirilah, kita kena rajinlah baca Quran ni, tengok teliti molek. Lagi pula kalau mereka ni rasul ni bodoh, tambah lagi. Ziyadah ala dalil. Lagi pula kalau mereka rasul ni bodoh, tentu membawa kepada orang tak percaya dan tak ikut akan mereka itu rasul. Dah orang bodoh siapa nak ikut? Walau sedikit pun orang tak ikut orang bodoh ni. Maka luputlah hikmat dibangkitkan mereka itu rasul. Jadi pesuruh itu hikmat Tuhan latih rasulnya supaya orang ikut. Tiba-tiba rasul tu bodoh, siapa nak ikut? Tu gitu dah tu ni. Siapa nak ikut kalau dia bodoh kan? Tu. Kalau begitu, tentulah kesemua mereka itu bersifat dengan cerdik dan tak bodoh. Tentu mereka tu fatanah, tentu tidak mereka tu baladah ni bodoh. Itulah yang dituntut. Wallahu a'lam. So lagi. Dan harus bagi rasul itu bersifat dan berperangai dengan sifat dan perangai manusia yang tidak membawa kepada kekurangan pangkat mereka itu rasul yang tinggi itu. Ini satu perkara yang harus bagi para rasul tu ialah bersifat dengan sifat kemanusiaan. Dia panggil apa? Para nabi, para rasul tu harus bersifat dengan sifat al-a'radul basyariyah. Al-a'rad ini sebut al-a'rad supaya nak tolak orang yang menuhankan rasul. Al-basyariyah disebutkan kemanusiaan ni supaya tertolak a'rad malaikah atau a'rad jiniyah. Jadi
Para nabi, para rasul tu harus bersifat dengan sifat yang baru, yang bangsa kemanusiaan. Al-a'radul basyariyatu allati la tuaddi ila naqsin fi maratibihimul aliyah. Mereka bersifat dengan sifat kemanusiaan yang baru. Makan, minum, beristeri, bekerja, bertani, berniaga, ya. Tu tidur, berjalan, masuk ke pasar-pasar, ya. Al-a'radul basyariyah. Tapi sifat-sifat yang bangsa manusia yang mana? Allati la tuaddi ila naqsin fi maratibihimul aliyah. Yang tidak membawa kepada kurang martabat mereka itu rasul. Jadi para nabi makan tapi bukan makan seperti kita. Tidur tidak tidur seperti kita. Minum tidak minum seperti kita. Beristeri tidak seperti kita. Tidak beristeri seperti kita. Tu tidak membawa kepada sakit, tidak sakit seperti kita. Dia tidak membawa kepada kurang martabat rasul. Tengok. Dan juga yang tidak membawa kepada luput hikmat dijadikan mereka itu rasul. Para nabi tak bersifat dengan gila, nyanyuk, tak ada. Macam kita manusia ni boleh ada. Dulu tak gila, lama-lama jadi gila. Dulu tak nyanyuk, lama-lama jadi nyanyuk. Dulu tak pekak, lama-lama jadi pekak. Tu jadi kurang tu martabat tu. Tentu tidak. Para rasul tidak akan bersifat dengan lagu tu. Tu misalnya mana? Yang harus itu. Misal yang harus itu seperti makan, minum dan sakit demam lebih kurang. Lebih kurang tu makna sedikit. Bukan sakit berat, siapa tak bangun. Dan berkahwin. Jadi kalau hak Nabi Ayub tu, siapa kau bini lagi tu karuk. Cerita tu cerita Israiliyat. Isteri Nabi Ayub orang solehah, tak tinggal suami dia. Sama juga Nabi Yaqub tu bukanlah buta tapi selaput mata. Selaput mata. Dan misal yang tak harus itu seperti makan belang-belang berjalan. Tak ada tu. Makan belang-belang berjalan. Dan seperti gila. Tu jadi gila akhir usia para nabi, para rasul. Tak ada lagu tu. Tak ada. Tu menjatuhkan martabat ketinggian para nabi rasul. Dan kurang akal. Tak ada. Dan tiada harus pula sifat yang membawa kepada liar orang daripada mereka itu. Liar hati manusia mana? Bau busuk, muka huduh, hitam lengit, bau busuk banga, hapak kohong, muka poka pereta. Tak ada gitu. Lah jadi liar hati orang. Semua rasul semak, handsome, segak, wangi. Sebab hikmat Tuhannya untuk manusia boleh ikut dekat. Itu. Seperti penyakit pecah belah, penyakit kusta tu tak ada. Tak ada para nabi rasul ni rambut keriting, hidung kepek, tak ada. Hitam lengit, tak ada. Semua para nabi, para rasul semak segak belaka. Wangi belaka. Kerana hak tu hati manusia tidak liar. Tidak liar dah. Tu. Tanbihun. Hadza kalamun atimun nabihun liman ghafalahu. Adalah dikehendaki dengan harus itu ialah harus pada akal. Tu bukan mubah. Harus ni harus pada akal. Bukan mubah. Jaizul aql. Bukan mubah fi syar'i. Bukan. Dengan makna membenar oleh empunya akal. Kita yang ada akal ni kita terima pada akal. Dengan berlaku yang tersebut atau tidaknya tidak berlaku. Di atas mereka itu rasul. Orang panggil harus ini jaizul aql. Akal kita boleh terima. Para nabi makan, minum. Sakit, demam. Apa lagi weh? Ikutlah. Beristeri, berniaga. Boleh terima. Boleh terima pada akal kita. Bukanlah dengan makna harus syar'i, bukan. Bukan mubah tu, bukan. Harus juga dia panggil mubahun. Nak buat tak apa, tak buat tak apa. Tak ada apa-apa tekanan daripada syarak, neraka ke syurga ke, tak ada. Dengan makna boleh mereka itu pilih yang tersebut. Apa makna harus yang bangsa syarak? Harus syar'i ni harus bangsa syarak. Dengan makna boleh mereka itu pilih yang tersebut. Maka ini bukan dikehendaki. Mana ini? Ini harus syar'i. Mubah ni bukan dikehendaki dengan dia dengan harus syar'i. Mubah tu di sini di dalam perbahasan harus pada hak para nabi. Harus pada hak para nabi jaizul aql. Harus pada syar'i mubah dipanggil. Dalil harus yang tersebut itu ialah ada kejahatan setengah-setengahnya dilihat akan dia oleh yang bersemasa dengan mereka itu. Ada orang sihir Nabi, sakit Nabi, ada. Patah gigi Nabi dalam perai. Dan sampaikan khabaran itu kepada kita.
dengan jalan khabar mutawatir. Jadi khabar mutawatir yufidul yakin. Ada. Yang tak terima bohong sekali-kali. Khabar mutawatir ni tak terima bohong. Sebab tu memberi faedah yakin. Wallahu a'lam. Maka kejaplah, teguhlah, yakinlah bagi kita. 9 sifat bagi Rasul yang wajib syarak di atas kita mukallaf. Mengaji sehingga tahu dan iktikad akan dia. Akan 9 sifat tu. Inilah yang dikatakan segala aqaid yang termasuk di dalam makna kelimah. Dalam makna, bukan dalam kelimah. Dalam makna kelimah. Makna bagi kelimah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka cukuplah 50 akidah. Ni panggil khamsina akidatan. Wa yajibu ala kulli mukallafin an ya'rifa khamsina akidatan. Ini makna 50 akidah. 50 aqaidil iman. Yang termasuk, yang masuk dengan secara faham, dilalah iltizam, di dalam makna bagi kelimah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi dalam kelimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tu ada terheret reti dengan secara talazum iltizamiyah, automatik terheret reti kalau kita mengaji lah. Kalau kita tak mengaji nak terheret reti lagu mana? Tu. Kalau kita beli kereta manual nak automatik lagu mana? Gitu. Senang nak kita faham. Beli kereta manual lepas tu nak automatik. Mana boleh? Kena mengaji lah baru reti dengan secara iltizamiyah, dengan secara auto. Itu. Terheret reti dengan secara automatik, dengan secara lazim, iltizamiyah. Bila kita kata tak ada Tuhan melainkan Allah, Muhammad itu pesuruh Allah. Berup dalam hati kita tu, kita faham habis. Makna-makna, sifat-sifat kita duk bahas sebelum ni. Dan ada lagi, bukan waktu saja, ada lagi beberapa perkara yang direntikan dan yang difahamkan daripada istighnanya Allah dan iftikar barang yang lainnya kepada Allah. Hendaklah dibelajarkan dia. Jadi sengaja Syekh tu Ayah dia ni tak sebut banyak dalam kitab ni supaya kita tu tak putus, tak memada, tak rasa pada dah ngaji kitab Takribul Ikhwan, dah lah daurah kilap, dah lah kitab Takribul Ikhwan, daurah kilap pula tu, rasa cukup dah. Jangan, banyak lagi kena mengaji tu maksudnya. Hendaklah dibelajarkan dia yang apa ada lagi tu. Hendaklah dibelajarkan dia yang ada lagi beberapa perkara tu, belajarkan dia. Di kitab yang panjang-panjang bicaraan. Ngaji kitab besar-besar lagi. Tu mana panjang tu, panjang perbahasan. Dan hendaklah belajar lagi akan beberapa perkara yang tidak disebutkan dia beberapa perkara di sini dalam kitab Takribul Ikhwan. Dengan apa dia tu? Beransur-ansur. Belajar selu-selu kata. Jangan nak derah lalu naik tinggi, kitab Syarhul Mawaqif Matolek Tawalek, Qawaid Nasafiyah. Jangan. Beransur-ansur dah. Hingga mana kita mengaji tu? Hingga lepas fardu ain di atas kita yang muslimi. Hak tu naknya. Kita ngaji ni supaya lepas fardu ain. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin. Berselawatlah oleh Allah dan salamlah Allah ala, dan memberi salamlah ataupun memberi sejahteralah Allah, menambah ketenanganlah oleh Allah di atas penghulu kita Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, di atas keluarganya dan sahabatnya semua sekali. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selesai tulis pada 3 hari Zulhijjah. Sanah tahun bila? 1378. Itu dah. Habislah kitabnya. Hak tu peringatan tu bukan hak dia tu, tapi nak baca tak? Boleh juga nak baca. Peringatan. Ayuhai kaum-kaumku, belajarlah kamu akan ilmu i'tiqad ini. Beri jadi lepas kamu daripada nama muqallid. Gapo muqallid? Iaitu dengan bahawa kamu bukan iaitu muqallid tu. Iaitu ni taswir pada kata belajar. Bukan nak memaknai makna muqallid. Taswir kata belajar tu. Dengan tu taswiriyah pada kata belajarlah oleh kamu tadi. Lagu mana belajarlah oleh kamu? Dengan sekira-kira bahawa kamu belajar di guru-guru yang sengoti pandainya dan mengetahuinya,
Dan janganlah kamu memadai dengan berlebay-lebay, pakai subai, pakai jubah. Lerek habis tak ilmu tak hayat. Jangan. Berlebay-lebay rupa dengan tidak berisi pehok dalam kamu. Isi dia ni. Pakai subai, pakai jubah, pakai semota, sugi telinga kanan telinga kiri, wasabih kata tekak. Dalam hati kosong, tak ada gapa satu. Jangan. Dan janganlah kamu buat contoh dan tiru akan orang-orang yang seperti itu. Jangan. Oh, ia pakai jubah, kita nak pakai jubah juga. Ia pakai subai, nak pakai subai juga. Tu tak tahu gapa satu. Maka tertipulah kamu dan rugilah kamu kemudian daripada mati kamu. Dan hendaklah kamu renti akan makna zat dan makna sifat dan makna jirim, jauhar, jisim, jauhafiri dan makna arak. Janganlah kamu jadikan diri-diri kamu yang yang bersih-bersih itu masuk di dalam jumlah orang-orang yang dengar khabar nama-nama yang tersebut juga. Mana? Reti sebut ya. Makna tak reti berapa. Jirim, arak. Apa dia? Tahu aku? Orang dia sebut arak-arak aku pun. Jangan. Dengan tidak kenal akan benda-benda sendiri. Dan hendaklah kamu renti apa benda yang ada dan apa benda yang semata-mata sungguh dan sengoti juga. Maka ini perkara. Ialah dikatakan beberapa tangga bagi nak mengertikan ilmu usuluddin ini. Maka bolehlah dikatakan yang tak kenal yang tersebut itu ialah yang tak pandai dan tak reti ilmu usuluddin. Sebab dia anak tangga. Tak reti perkara-perkara dia sebut tu, mana tak reti ilmu usuluddin kan tu. Tu. Maka macam mana kau nak laba berniaga kerana modalnya tidak ada di sini tu. Nak jadi tok guru mana? Ilmu tak ada. Gitu tu. Ada tu dulu orang baca kitab tauhid. Seorang. Waktu orang kampung kata, ya, ustaz berhenti ngajar. Apa ngajari? Salah tu syarah. Malu dia. Pergi pakai Yamen. Sambung ngaji Yamen. Sambung ngaji Yamen, klik. Tak tahu ngajar kau beriak tahu. Dan hendak ada. Dulu Frank, lepas tu ya Frank. Tak tahu apa. Dan hendaklah kamu tahu bahawasanya orang-orang yang pelihara angin-angin itu besar mudarat. Pelihara ni mana? Duk jaga berangin. Tuai berangin, jaga angin. Jenis berangin, panggil berangin. Duk jaga angin dia tu. Besar mudarat tu. Sombonglah. Dan jadi penyakit bagi diri sendiri tu. Maka tentulah sebodoh-bodoh manusia harap hamba kepada yang pandai-pandai yang melihatkan risalah ini bahawa jangan cepat celah dan cerca. Kemudian kalau ada yang saudara tak puas hati, maka haraplah saudara menanya-nanyakan dengan baik akan yang pandai-pandai, akan orang yang pandai-pandai yang sejati itu, yang sejati menerima ilmu daripada guru Pak Da'il Fatani. Pasalnya Tok Guru Haji Ali Al-Jambui itu pun anak murid pada Jadi dia tak sejati itu. Tak ada ni. Pasal saya tak reti gapo tak payah dia duk hurai ni. Atau yang sejati bertali dengan hamba, bersanak dengan hamba yang dhaif ini. Dan hendaklah saudaraku ingat bahawasanya kata salah dan kata tak boleh pakai itu tak payah dan tak kena berfikir. Salah, tak betul. Tu tak ada mudah kata gitu, tak kena mikir pun. Dan tak kena belajar dan berguru. Sehingga siapa-siapa pun yang tak bisu itu boleh kata. Nak kata sesak, tak betul, salah. Senang. Siapa-siapa boleh kata. Hak tak bisu boleh kata lagu tu. Tak nak kena belajar. Maka yang payah, yang telah masyhur daripada tok nenek lagi itu ialah nazar, fikir. Yakni berfikir pada serba-serbi ilmu. Hak payahnya kita kena mikir. Apa tak payah dikecek lagi ni? Yang ambil mana kena cek ni, kena semok ni. Yang ambil mana? Tak payah dia pahal lagu mana hak tu hak payah. Kalau bos setakat nak kata sesak, salah, tak betul. Tu mudah, orang bisu boleh kecek ayat. Sedap di sini tu. Dan menghalusi akan cakapan-cakapan ulama yang muhakkikin. Maka ini perkara tidak sayugia dengan gaduh gundah. Mana cepat-cepat. Al-ajalah, jangan duk gaduh, jangan duk ajalah. Yang ialah mana? Gaduh gundah ni. Al-ajalatu ni daripada perangai syaitan. Al-ajalatu minasyaitan wa ta'anni minar rahman. Lagi pula ini perkara tak hajat kepada membesarkan cakapan. Tak sudah kecap besar lah. Saya tok guru juga. Dan menderaskan suara.
mengamuk dalam surga duk marah kau tak ayah dia. Tak perlu. Lagi pula hendaklah saudaraku ingat bahawasanya menang atau kalah bicara hukum-hukum itu lain ia daripada betul. Maka yang berharga itu ialah betul jua. Bukan nak debat ni bukan untuk menang kalah, tapi betul hak mana betul hak mana salah. Maka inilah mana betul ni yang disuruh ambilkan dia mana betul. Jika dikatakan di sisi awam dengan kalah sekalipun, debat hak betul tu kalah, tak apa. Sebab apa? Sebab hak betul tu hak disuruh kita ikut. Ini nasihat terhadap kepada kaum-kaum hamba jua. Tetapi boleh juga saudara-saudara yang muslimin yang dhaif ambil pakai nasihat ni sehari dua, sementara dapat nasihat yang terlebih sebenar dan terlebih elok. Wallahu a'lam. Allah lah yang Maha mengetahui bisawabi dengan yang betul. Wa ilaihi, dan kepadanya Allah jualah marji'u wal ma'ad, tempat kembali, tempat berhadap. Habis itu telah hamba khatam kitab ini 3 kali dah. Khatam kitab ni 3 kali. Pertama dengan almarhum Baba Tahir. Kemudian khatam lagi dengan Baba Mai, anak murid direct kepada Tok Ayah Diske. Ambo Baba Mai, Tok Ayah Diske. Kemudian Baba Azri. Kemudian pula di Mesir sekali pula Abu Khatam, iaitu kepada Baba Bahri Al-Fatani. Baba Bahri ni menantu Baba Ismail Sepanjang. Itulah beberapa guru yang mengaji yang sanadnya bersambung kepada Tok Ayah dia sekam. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Kau apa dah? Ada kelah pula ni. 4:56. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairin ajlihi wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasuluka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.